Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atif bin Abdul Hamid, nombor metrik 1213495. Nama saya Muhammad Arif Ashraf bin Khamis 1213496. Dalam muqaddimah nikah, kami berdua ingin membahaskan mengenai persiapan ataupun tips mencari pasangan sebelum menikah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Yasin ayat ke-36. Yang bermaksud, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluknya semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Dalil ini menerangkan bahawasanya Allah telah menciptakan kesemua makhluknya berpasangan. Sebagai contoh, manusia dengan adanya lelaki dan adanya perempuan. Dan dalil ini sangat sesuai untuk dikaitkan dengan tajuk yang dibincangkan. Saya akan menerangkan persediaan sebelum memilih pasangan. Yang pertama, menuntut ilmu berkaitan rumah tangga, meluaskan pandangan dan pengetahuan, iaitu ilmu membuatkan seseorang itu jalan untuk memilih calon isteri atau suami sesuai dengan dirinya sendiri. Yang keduanya adalah menyatakan hasrat untuk mencari jodoh kepada ibu bapa dan keluarga kita. Ini sangatlah penting kerana mereka adalah orang tua kita. Jadi mereka berhak tahu sama ada kita layak ataupun tidak layak untuk menikah. Selain itu, mereka juga boleh berkongsi pengalaman mereka dalam mencari jodoh dan membina keluarga yang kita inginkan. Dan akhir sekali adalah mereka boleh membantu mencarikan calon yang bersesuaian dengan kita kerana mereka lah yang paling memahami kita. Yang ketiga, lakukan solat istikharah untuk memohon petunjuk sewaktu membuat pilihan. Yang terakhir, yakni yang keempat adalah tidak memandang paras rupa pasangan. Ini dinyatakan kerana terdapat hadis di mana Rasulullah SAW menggalakkan agar kriteria yang paling penting dalam memilih pasangan adalah agamanya. Ini kerana seseorang yang benar-benar mempercayai agamanya pasti mempunyai ilmu yang bersifat rohani dan ini menjurus kepada hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Empat ciri mengikut pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keturunannya, yang kedua, hartanya, yang ketiga, rupanya dan yang terakhir, agamanya. Dalam hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, wanita biasanya dinikahi kerana 4 hal. Yang pertama iaitu kerana hartanya, yang kedua iaitu kerana kedudukannya, ketiga kerana parasnya dan akhir sekali iaitu kerana agamanya. Maka hendaklah kamu pilih kerana agamanya, yakni keislamannya, kerana kalau tidak demikian, nescaya kamu akan rugi. Hadis ini menunjukkan bahawa agama adalah perkara yang paling penting dalam memilih pasangan hidup. Isu couple pada zaman sekarang, hukumnya adalah haram. Dalil Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabus zina. Dan sesungguhnya kamu jangan mendekati zina.
Isu semasa yang kedua adalah permasalahan kecelaruan ataupun masalah kecenderungan hubungan intim, yakni LGBT pada zaman sekarang. Dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84, di mana menceritakan kisah kaum Nabi Lut, di mana adanya makhluk suka kaum sejenis, dan perbuatan ini adalah satu perbuatan yang sangat keji dalam agama Islam. Dan sebagai Muslim, pastikan memilih pasangan mengikut fitrah lelaki dan perempuan, dan tidaklah menukar jantina masing-masing. Isu semasa yang terakhir adalah isu perkahwinan yang tidak direstui oleh kedua ibu bapa, ataupun pendek katanya kahwin lari. Terdapat hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal dan diulang sebanyak 3 kali. Dan apabila mereka bersengketa, maka perintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Hadis ini menerangkan apabila seorang perempuan mengahwinkan dirinya sendiri tanpa wali, maka perkahwinannya adalah batal dan kedua-duanya wajib dipisahkan. Jika adanya berlaku persetubuhan antara mereka, maka haruslah diberikan mahar dan diberikan mas kahwin keluarganya, sama ada mahar yang telah ditetapkan ataupun tidak semasa akad nikah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.